Mari kita bersama berdoa. 我们来一起祷告。 Kami bersyukur Tuhan untuk bahasa kasih Tuhan kami Yesus Kristus adalah kasih. 我们很感谢主，我们现讲的话语都是主的恩典。 Kami telah mengerti dan mengalami kasih Kristus yang begitu ajaib. 我们已经经历过主的爱，主的恩慈。 Dan biarlah firman-Mu pagi ini juga menolong kami, mengajar kami bagaimana hidup kami juga boleh menjadi satu kesaksian kasih Kristus. 让我们今天听的话语可以成为我们生活中的道路，也可以变成你的见证。 Terangilah hati kami ketika kami membaca dan belajar dari firman-Mu. 照亮我们的心，当我们阅读你的话语。 Dan pakai kami kedua hamba-Mu di dalam keterbatasan kami. 请主也雇用你的仆人，可以从他们的当中可以用他们， Sehingga firman Tuhan boleh diberitakan dengan jelas. 让你的话语可以真正的传扬下去。 Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur berdoa. 奉主耶稣的名，我们感恩，阿门。 Amin. Salam sejahtera saudara-saudara di dalam Kristus. 弟兄姐妹们，大家平安。 Kasih karunia Tuhan Yesus beserta saudara sekalian. 主的恩典与我们同在。 Senang sekali saya boleh datang kembali berkhotbah di GKI Medan dan khususnya senang bisa kembali ke kota kelahiran saya, Medan. 我很高兴今天可以回到棉兰的国语堂讲道，尤其我可以回到我的故乡棉兰。 Tadi pagi ada seorang ibu ketemu saya, dia bilang, aduh was Yokong lu mai lai liao. 我今天早上遇到一位妇女，她说啊，我以为你今天你不要来了。 Tentu saja saya senang kembali ke GKI Medan. 当然，我是很高兴回到棉兰的国语堂。 Terima kasih Gembala, Pak Gembala Musiliong dan Majelis Jemaat yang memberi kesempatan berharga ini. 我很感谢梁牧师还有所有的国语堂的会众们。 Nah, gereja memberikan tema hari ini adalah sharing life together, membagi hidup bersama dalam sebuah komunitas. 好，今天我们的主题是共享生活，社群的核心。 Mari kita melihat dari teks yang diberikan yaitu Efesus pasal 4. Kita lihat Efesus 4 ayat 25 sampai 32. 我们今天来打开我们的经文，从以弗所书第4章第25到32节。 Efesus 4 ayat 25 sampai 32. 从以弗所书第4章第25到32节。 Ibu Rosita akan membaca dalam bahasa Chinese 25 sampai 28 dan saya akan lanjutkan bahasa Indonesia 29 sampai 32. 我会用中文来读第25到第28节，然后牧师会用印尼文从29到32节。 Silakan. 以弗所书第4章第25节到28节，所以你们要拒绝谎言，个人以临时说实话，因为我们是互相为肢体。生气却不要犯罪，不可含怒到日落，也不可给魔鬼留地步。从前偷窃的人不要再偷，总要劳力，亲手做正经事，就可有余分给那缺少的人。 29. Janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh anugerah. Janganlah mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penebusan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, kegaduhan, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk pemberitaan hari ini. 我们今天读的经文就到此。 Nah, saudara-saudara, sebagai orang Kristen, tentu kita tidak asing lagi dengan satu istilah yaitu bertobat atau pertobatan. 弟兄姐妹们，作为基督徒，我们应该对悔改这个词并不陌生。 Tetapi apa sih sebenarnya arti dari bertobat itu?
那究竟这个悔改意味着什么呢？ Banyak orang berpikir bahwa bertobat itu artinya, sekarang saya tidak lagi melakukan hal-hal yang jahat dan saya hidup lebih baik. 很多人觉得说悔改意义着说不再作恶了，然后我的生活会更好一些。 Misalnya kalau dulu saya judi, sekarang nggak judi lagi. 比如说我以前是赌博，我现在不再赌了。 Kalau dulu misalnya ada seorang preman yang suka memeras, yang suka merampok bahkan membunuh orang, sekarang tidak lagi melakukannya. 如果以前是流氓，喜欢抢劫、喜欢勒索，还有喜欢杀人，现在不做了。 Saudara, koran, saya membaca satu artikel menarik di koran nasional Kompas 3 Februari baru beberapa hari yang lalu. 弟兄姐妹们，我曾经在这个Kompas 日报里面最近的2月3日觉得很好，很有趣。 Artikel ini tentang seorang yang disebut preman, mantan preman atau mantan gangster yang katanya sudah bertobat. 他刊登了一个所谓的前流氓，他现在已经悔改的故事。 Nama orang ini, mantan preman ini adalah Nicholas Kili-Kili, orang Indonesia Timur. 这个前流氓的名字叫做尼古拉斯， Dan dia mengatakan bahwa dia dulu adalah penguasa Tanah Abang. Itu kalau saudara tahu di Jakarta Tanah Abang itu memang tempat yang belanja yang besar sekali, tapi itu daerah preman, ngeri sekali ke Tanah Abang. 他是之前的那个大纳阿邦的那个黑帮的老大。如果你们知道，在耶加达那个大纳阿邦是一个非常大的那个买卖场所。 Dia bilang dia dulu adalah penguasa gangster di Tanah Abang dan buat dia itu berkelahi, membunuh orang itu udah biasa. 他是在这个大纳阿邦的黑帮老大呢，在那里已经习惯打架杀人，那个是很正常的了。 Nicholas ini cerita kemudian pada satu hari di tahun 1998. 所以这个尼古拉斯他诉说了在某一天的1998年， Dia mengalami OD atau overdosis narkoba, obat-obatan itu. 他因为吸毒过量， Dan sehingga kondisinya sangat kritis dan sampai sekarat hampir mati. 所以他那时候已经非常危险的状态之下， Dan dalam keadaan sekarat itu si Nicholas ini dibawa ke rumah sakit. 他在这种非常危险的状态之下，他被送往医院。 Dan ini yang dia katakan di koran ini yang saya baca, dia bilang saya sekarat dan di bawah alam sadar saya lihat semua dosa saya termasuk orang-orang yang saya dulu bunuh. 他说：“我在潜意识，在我要死不活当中的潜意识里，我看到我自己所做的罪孽， Termasuk orang-orang yang dulu saya bunuh. 就是包括我以前杀的人。 Dan dia bilang saya takut luar biasa, saya pikir saya bakal mati hari itu. 他说我感到极度恐惧，我以为我当天就会死了。 Dan dia bilang tapi rupanya hari itu belum waktunya bagi saya untuk mati. 但是后来他觉得，原来当天还不是死期。 Dan setelah lewat masa kritis itu, ada satu perubahan yang dia rasakan dalam dirinya. 所以经过了这一些，他已经悔改了。 Dan ini yang dia katakan, saya putuskan harus berhenti dari dunia gangster dan tidak lagi membunuh orang. 所以他决定离开这个流氓世界，然后不再杀人了。 Dia bilang saya harus benar-benar ikut Tuhan. 我真的要跟随上帝。 Dan singkat cerita, dia bilang saya janji nggak akan bunuh orang lagi. 所以长话短说，他说我发誓我不会再杀人了。 Dan ini kelihatannya adalah definisi bertobat dari seorang mantan kepala gangster. 这个看起来就是好像一个前黑帮的人，然后悔改的定义。 Tentu saja saya tidak berhak untuk menghakimi atau menilai seberapa sungguh pertobatan orang namanya Nicholas ini. 当然，我本人呢没有权利判断他到底有多真诚的去悔改，因为我私下不认识他， Karena saya memang tidak mengenal dia secara pribadi. 因为我私下不认识他。 Tapi ada yang aneh ketika saya baca berita ini, yaitu Nicholas ini dia mengaku sekarang dia menjadi penasehat salah satu ormas atau organisasi kemasyarakatan yang sangat kontroversial sebenarnya.
只是呢，我感到有一些困惑，因为这个尼古拉斯他承认，现在担任一个社会组织的顾问， Dan ormas ini sangat sering terdengar untuk berbuat kerusuhan dan seringkali bentrok dengan ormas lain, melanggar hukum, menduduki tanah orang. 然后该组织呢经常涉及暴力和违法行为而受争议的。 Dan ini menjadi satu pertanyaan orang yang mengaku sudah bertobat tapi hidupnya dekat dengan ormas semacam ini. 那现在这个就是变成一个疑问：已经悔改的人呢，怎么可以以这些常常有暴力行为的一些组织在一起？ Tapi saudara kita lihat memang umumnya memang pertobatan dimengerti sebagai ya sebuah hidup yang lebih benar, lebih baik dibanding hidup yang dulu. 但是通常呢，我们人会觉得悔改的理解是比过去活得更好这样子。 Kalau dulu dia bunuh orang dengan gampang, sekarang dia nggak membunuh orang lagi. 如果以前他轻易就可以杀人，那现在不再杀了。 Saudara, apakah ini bisa dikatakan sebagai satu pertobatan yang sejati, yang sungguh-sungguh? 那这个能称为真正的悔改吗？ Kalau kita membaca dalam Efesus 4 yang sebagian tadi kita sudah baca, Paulus di sana, Rasul Paulus memberikan sedikitnya 2 karakteristik atau 2 ciri dari pertobatan sejati dalam kekristenan. 从我们以弗所书的经文第4章里面，我们可以看到使徒保罗呢给出了悔改的2个特征。 Yang pertama, saudara, 第一呢， Paulus menggambarkan, melukiskan kehidupan baru dalam Kristus atau pertobatan itu dengan satu gambaran atau metafora menanggalkan pakaian yang lama dan mengenakan pakaian yang baru. 保罗他用了脱去旧人和穿上新人的这个隐喻的那种在基督里的新生命。 Seperti orang yang mau pakai baju baru, nih sebentar lagi mau Imlek, kita mungkin udah siap nih baju baru. Kita mau pakai baju baru tentu harus tanggalkan dulu baju lama, baru pakai baju baru. 就像我们现在快要春节了，我们要穿上新衣，肯定是把旧衣脱下。 Dan Paulus menggambarkan pakaian lama itu adalah manusia lama. Yang di ayat 22, Paulus bilang menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh hawa nafsu yang menyesatkan. 在22节的时候呢，保罗说，旧人是趋向自我败坏的旧人。 Itu adalah manusia lama yang harus ditanggalkan, dilepaskan sama sekali. 那是以前的旧人，我们真正要脱离他的。 Dan kemudian ayat 24 mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. 而在第24节又说，新人是照着神的形象造的，有真理的仁义和圣洁的。 Jadi pertobatan yang sejati itu adalah menanggalkan manusia lama dengan tuntas, tidak lagi disentuh, dan kemudian mengenakan sebuah manusia baru yang diciptakan, dikuduskan oleh Tuhan di dalam Kristus. 所以呢，真正的悔改是把我们的旧我败坏的自我呢，把它脱离掉，然后穿上照着神的形象造的真理和仁义圣洁来穿。 Di sini saudara bisa melihat sebuah garis pemisah, garis batas yang jelas antara hidup lama dan hidup baru. 从这里我们可以看到很清晰的有一个分界线，就是从旧生命和新生命。 Tidak ada daerah abu-abu yang bilang, iya saya memang udah meninggalkan banyak hal jahat dulu, tapi masih sedikit kompromi, sedikit dosa sekarang, nggak apa-apa lah. 没有所谓的那个灰地带，就是说我已经悔改了，犯一些错误没事。 Maka di sini saudara kita melihat makna pertobatan sejati dalam kekristenan. 所以我们在这里可以看到说，基督教的悔改的真正意义是什么？ Hidup baru di dalam kekristenan itu bukan soal membuat seseorang menjadi a better you, kamu yang lebih baik. 在基督教中的悔改的意义呢，不是让你成为更好的你。 Bukan membuat a better you, tetapi apa saudara? Membuat a new you, kamu yang baru sama sekali.
不是成为更好的你，而是成为全新的你。 Pertobatan dalam kekristenan bukan soal masalah perbaikan moral, perbaikan etika, sehingga hidup lebih baik sekarang. 在这个基督徒的悔改呢，不是说我们悔改不是在道德上、伦理上的改良而已， Tapi pertobatannya adalah soal perubahan satu hidup yang begitu radikal yang diubahkan oleh Tuhan. 而是在我们的生命中彻底的改革变革。 Kekristenan itu bukan soal menjadi satu pribadi yang lebih baik, tapi satu pribadi yang sungguh-sungguh mati bagi diri sendiri dan hidup bagi Kristus. 所以基督教呢，不是关于成为更好的人，而是关于一个对自己已经死去为基督而活的人。 Seorang pengkhotbah yang sangat terkenal di Amerika pada zamannya tahun 90 yang bernama Adrian Rogers, dia pernah berkata demikian. 有一位美国浸信会的牧师呢，在20世纪90年代非常受欢迎的一位牧师，叫做阿德里安。 Dia bilang Christianity is not a sick man getting well. Bukan, kekristenan itu bukan seperti orang sakit yang menjadi sembuh, tapi apa dia bilang Christianity is a dead man receiving life. Itu seperti orang yang mati yang menerima hidup kembali. 他曾说呢，基督教不是病人在康复，而是基督教是使人得生命。 Jadi kekristenan itu bukannya soal menawarkan perbaikan moral seperti orang yang sakit menjadi lebih baik jadi sembuh. 所以基督教呢，不是说提供你有好的道德，从那个病中变成康复。 Melainkan pertobatan sejati adalah soal hidup yang baru sama sekali di tengah-tengah realita kematian karena dosa. 而是我们因为罪灭亡的现实中，赐予全新的生命。 Jadi hidup yang baru ini, the new you ini bukan sekedar the better you, tapi the new you ini adalah satu perubahan yang radikal, internal dalam hidup kita yang hanya bisa dikerjakan oleh Roh Allah, Roh Kudus, mengubah hati kita. 所以呢，这个新生命只有是通过圣灵在我们的这些基督教救赎的人里面所做的内更新才能实现的。 Maka mohon maaf saudara kalau kita sekedar berpikir, wah sekarang kayaknya hidup saya udah lebih baik dari hidup yang dulu. Belum tentu, maaf belum tentu itu pertobatan sejati. 所以很抱歉，弟兄姐妹们，如果你们以为说我现在的生活比以前好了，那我这个就算悔改了。 Pertobatan yang sejati itu adalah satu karya Allah yang begitu radikal dalam hidup kita yang sama sekali mengubah orientasi hidup kita jadi beda, total berbeda. 所以真正的悔改呢，是指上帝的灵在我们里面进行的激情工作。 Itu mengorientasi kasih kita. Apa yang kita kasihi dulu itu sama sekali berbeda dengan apa yang kita kasihi sekarang. 就是更新我们的爱，以前我们的怎么样的爱，现在有更新的爱。 Itu mengorientasi hasrat kita, passion kita. Apa yang kita berhasrat, kita bernafsu sekarang itu beda dengan apa yang kita bernafsu untuk lakukan sekarang. 所以更新我们的渴望，以前的渴望和现在的渴望是不一样的。 Itu sama sekali mengorientasi nilai-nilai hidup kita, values kita. Apa yang konsep kita hidup zaman dulu dengan konsep kita hidup sama sekali itu berbeda sekali. 所以这个的全新生命呢，就是把我们的完全以前的价值观和现在的价值观完全不一样。 Inilah the new you, saudara yang baru, bukan sekadar a better you, saudara yang lebih baik. 所以这个就是新的生命，而不是更好的你。 Itu adalah karakteristik yang pertama dari pertobatan sejati di dalam kekristenan. 那个就是第一个的悔改的特征。 Ada karakteristik yang kedua dari pertobatan yang sejati. 有第二个的那个悔改特征呢， Yaitu pertobatan yang sejati itu bukan hanya berdampak pada kehidupan pribadi, tapi juga punya dampak yang nyata dalam hubungan kita dengan sesama anggota tubuh Kristus yang lain, sesama jemaat. 第二个真正的悔改特征呢，就是不仅影响我们的个人生活，而影响了我们与基督身体其他肢体，就是弟兄姐妹们的关系。 Saudara, pertobatan itu memang urusan individu, pribadi saya dengan Tuhan, itu pribadi. 悔改当然是固然是自己个人的事，
Tetapi pertobatan itu tidak bisa dipisahkan dari kemudian bagaimana hidup saya di dalam komunitas iman gereja Tuhan ini. 但是我们的悔改呢，不能脱离群体生活，在基督里的群体生活。 Maka Bapak Ibu Saudara perhatikan, begitu Paulus selesai bicara tentang menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru tadi, 我们请注意，在保罗谈脱去旧人和穿上新衣之后呢， lalu Paulus langsung bicara tentang bagaimana hidup orang percaya itu di dalam sebuah komunitas. 他又在提醒每个信徒在信仰群体中不可分割的一部分。 Ayat 25 tadi kita baca langsung Paulus bilang apa? Karena itu buanglah segala dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena apa? Karena kita adalah sesama anggota, atau bahasa aslinya kita adalah members of one another, anggota satu dengan yang lain. 所以在刚才以弗所书的第25节又说，所以你们要弃绝谎言，个人以灵师说实话，因为我们是互相为肢体。 Jadi buah dari pertobatan itu sangat berdampak pada relasi kita dengan anggota tubuh Kristus yang lain. 所以我们悔改的果子呢，就是可以从我们与人互相为肢体的行为看出来。 Dan kemudian di ayat 29 tadi kita lihat Paulus bilang apa? Janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh anugerah. Itu adalah bicara lagi-lagi orang lain dalam komunitas mendengar cakap-cakap kita itu seperti apa. 又在29节，保罗又说：“污秽的言语一句不可出口，只要随时说造就人的好话，叫听见的人得益处。” Jadi buah pertobatan memang urusan pribadi, tapi buah pertobatan itu adalah urusan kita bersama, bagaimana itu berdampak dalam komunitas orang percaya ini. 悔改固然是个人的事，但是悔改的果子呢，是我们就是在基督里群体里面的生活中的行为。 Nah, di ayat 32, ayat terakhir yang kita baca tadi, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Lagi-lagi ini sebuah konteks komunitas. 而在第32节又说，并要以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕，正如神在基督里饶恕了你们一样。 Jadi pertobatan yang sejati itu kelihatan, itu berdampak, itu nyata dalam bagaimana relasi saya dengan saudara seiman saya dalam komunitas iman ini. 所以，我们真正的悔改，关于新生命结论，就是活在信徒群体的处境中。 Maka saudara ingat baik-baik bahwa Tuhan menyelamatkan kita bukan hanya untuk menjadi orang Kristen yang penyendiri. 所以我们要知道说，主拯救我们，不是为了让我们变成孤独的基督徒。 Ada orang-orang Kristen yang bilang, yang penting saya percaya Tuhan Yesus, yang penting Yesus ada dalam hatiku, saya nggak usah ke gereja, saya nggak butuh saudara seiman, saya bertumbuh sendiri. Maaf, Alkitab nggak ada konsep seperti itu. 有的基督徒会这么想说，没事，只要我信主，主有在我心内，我可以自己活，我是个人的基督徒。 Ketika kita diselamatkan untuk masuk ke dalam tubuh Kristus di mana ada anggota-anggota yang lain. 当我们被拯救的时候，我们就被成为一个信徒大家庭的成员之一。 Maka kita bisa simpulkan bahwa pertobatan sejati ada dua unsur, yaitu apa? Pertama, new humanity, satu kemanusiaan yang baru, dan yang kedua, new community, ada sebuah komunitas iman di mana kita menjadi bagian di dalamnya. 所以，真正的悔改就是有两个特征，就是一个新人类与新群体。 Maka kalau kita adalah orang Kristen yang sejati, pertobatan kita harus dan pastinya punya dampak yang nyata, yang besar dalam bagaimana kita hidup terhadap satu sama lain anggota komunitas ini. 所以，如果我们是真实的基督徒呢，我们悔改之后，将在信徒群中会产生巨大的影响。 Dan Paulus melukiskan kehidupan dalam komunitas orang percaya itu dia simpulkan dalam ayat 31 dan 32 yang kita lihat tadi.
所以保罗呢，以在以弗所书的第4章的31到32节，他总结了群体的生活。 Paulus memulai ayat 31 dengan hal-hal yang negatif, yang dengan kata lain jangan dilakukan, don't. 他在第31节的时候，他是用那个消极面说不可做。 Apa saja itu? Ayat 31 bilang segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, kegaduhan, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula dengan segala kejahatan. 所以在31节的一说，一切苦毒、闹恨、愤怒、嚷闹，这一切都是，并一切的恶毒都当从你们中间消除掉。 Itu semua adalah manusia lama yang harus ditanggalkan sama sekali. 那是以前的旧人，我们应该脱下的。 Dan kemudian Paulus bergerak ke apa yang dulu kalau tadi negatif, sekarang yang positif yang harus dilakukan. Ayat 32, Paulus bilang, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. 所以保罗一开始是从那个消极面，现在挪到是积极面的。第32节是这么说的，并要以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕，正如神在基督里饶恕了你们一样。 Nah, sekarang saya tanya saudara jujur ya, kalau saya tanya lebih gampang mana melakukan ayat 31 atau ayat 32? 所以我现在来问弟兄姐妹们，你们觉得说比较容易实施第31节还是第32节？ Lebih gampang mana marah, dendam, ya, memendam kepahitan daripada mengasihi, berbuat baik dan memberi pengampunan. 那你们觉得说哪一个比较容易？有那个怀恨的心比较容易，还是饶恕的心比较容易？ Kalau kita jujur, ya termasuk saya akan jawab lebih gampang ayat 31 ya. Lebih gampang kita marah, dendam, pahit daripada mengampuni, berbuat baik. Itu susah. 所以如果是问我也是真实的，我告诉你，第31节比较容易做，因为是那种恼恨啊，一切恼恨、一切怀恨这些的都是很容易的。 Kalau saudara dipuji, wah rasanya bangga sekali ya. Tapi itu pujian itu paling kita bisa ingat 3 hari sampai 6 hari. Udah itu udah lupa. 当我们被人称赞的时候呢，我们可能感到很高兴，然后会把它记，可能3天左右。 Kalau ada yang bilang, waduh kamu ganteng ya, cakep ya, kamu nyanyinya bagus ya, wah kita seneng. Tapi paling itu 3 hari, 4 hari lupa udah. 如果有人称赞你，哇，你这么帅，然后你会觉得很高兴，可能你记得3、4天就忘了。 Tapi kalau saudara disakiti, 但如果是弟兄姐妹被伤害的话， kalau saudara dirugikan, 如果你被亏损的话， saudara nggak akan lupa itu sampai 30 tahun. 可能你不会把它忘，30年都忘不了。 Kita ingat terus, wah dulu dia pernah ngomong buruk tentang saya. 我们就一直会回想说，他曾经说我的坏话 Dulunya itu bisa puluhan tahun. 啊，那个曾经可能是几十年前。 Kita rasa marah, kita rasa pahit, bahkan dendam. 我们可能会感到痛苦，感到生气，可能会怀恨的心。 Itu bahasa Hokkien tuh ada satu khusus istilah yang saya rasa sulit diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu bokam guan. 有一句那个福建话，那可能很难把它翻译成印尼文，叫做不甘愿，不甘愿。 Memang kalau saya lihat terjemahannya paling tidak rela, tapi saya rasa lebih dalam daripada nggak rela. Bokam guan itu nggak rela, nggak puas, seperti ingin ada pembalasan, itu bokam guan. 如果只是翻译是变成不甘愿，但是其实意义比那个还要深，就是不甘愿，然后不愿意去放弃。 Jadi secara manusiawi, jujur, memang lebih sulit untuk berbuat baik, mengampuni orang yang menyakiti kita, orang yang mengkhianati kita dan merugikan kita, itu sulit. 从人的角度来看的话，要饶恕那些伤害过我们、损害过我们和背叛过我们的人，真的是非常困难的。 Kita ingin pembalasan. 我们一定要报复。 Tapi di sini, saudara, dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, Paulus memberikan satu dasar yang penting agar kita bisa melakukan tindakan ilahi itu.
但是在这些经文我们读过的经文中，保罗要给我们一个关键的基础， yaitu mengasihi dan mengampuni. 就是爱与饶恕。 Dasarnya apa, saudara? 那它的基础是什么呢？ Dasarnya adalah Paulus ingatkan mengasihi dan mengampuni dalam komunitas ini tidak lain itu adalah pola Allah sendiri. Itu adalah bahkan karakter Allah sendiri. 这个爱与饶恕的基础关键呢，是在我们的群体中的爱与饶恕是效法上帝自己的模式。 Saudara, dalam ayat 32 tadi Paulus bilang hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Itu dalam bahasa aslinya itu lebih tepat kamu baik kepada satu sama lain. Be kind to one another. 在第32节中呢，有提到说你要恩慈相待，那这个是说你要对别人恩慈一点。 Dan kata baik di sana yang Paulus pakai itu adalah satu kata yang khusus yang kalau kita lihat dalam perjanjian lama terjemahan bahasa Yunani itu kata yang sama yang hanya dipakai untuk Allah, diatribusikan untuk kebaikan Allah. 如果我们看到这个恩慈这个词在旧约希腊文译本中呢，它是只是用来描绘上帝的美善。 Misalnya dalam Mazmur 34 ayat 9 itu ayat terkenal itu apa? Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kata baik di sana itu adalah kata baik yang Paulus pakai di sini, yang sebenarnya hanya untuk Tuhan. 就如诗篇的34章的第9节说：“你们要尝尝主恩的滋味，便知道他是美善的。” Atau Mazmur 145 ayat 9 yang mengatakan Tuhan itu baik kepada semua orang. Kata baik di sana ini adalah kata yang di sini Paulus bilang hendaklah kamu baik kepada satu sama lain. 而在诗篇第145章的第9节也有提到说，这个耶和华善待万民，这个善的字就是善待他人。 Jadi ketika kita melakukan kebaikan kepada sesama kita dengan mengampuni mereka, tidak lain kita sedang mengambil satu karakter ilahi menjadi karakter kita. 所以，当我们行善，我们的心存怜悯的和饶恕的心呢，就是将神圣的属灵化为己有。 Kita mengambil sifat Allah yang baik itu menjadi bagian dari sifat kita. 我们把那个神好的一面，就是成为我们自己的属性，我们成为我们的己有。 Maka kita melihat marah dan dendam itu manusiawi, tapi mengasihi, berbuat baik dan mengampuni itu adalah ilahi, divine. 所以我们可以看到，愤怒和仇恨呢是属于人类人性的，而爱与饶恕是属神的。 Seperti yang Paulus katakan dalam ayat 32b, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi memang kalau kita baik, kita berbelas kasihan, kita mengampuni, itu tidak lain adalah kita sedang meniru Allah kita yang juga melakukan hal yang sama. 正如保罗在32节的下半句有说：“正如神在基督里饶恕了你们一样，那就是我们效仿主来去饶恕他人。” Dan kalau kita lihat Paulus teruskan di pasal berikutnya, pasal 5 ayat 1, Paulus bilang apa? Sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak yang terkasih, teladanilah Allah. Ikut Allah kita seperti apa? 我们还可以从以弗所书的第5章第1节有提到说：“作为蒙慈爱的儿女，你们该效法神。” Maka saudara, hanya kalau kita mengalami kebaikan Allah, pengampunan Allah yang begitu besar dalam hidup kita, baru kita bisa belajar untuk berbuat baik dan mengampuni orang yang menyakiti kita sekalipun. 所以我们只靠我们在基督里所尝过、所经历过主的恩典和饶恕呢，我们才可以去饶恕他人。 Saudara, Paulus di sini tidak mengajarkan sebuah pengampunan yang naif seperti tutup mata lah, udah nggak usah lihat lagi kesalahan orang, ampuni aja. 弟兄姐妹们，保罗在这里呢，他不是教导，并非天真的事。他说没事啊，人家怎么得罪我们也无所谓。 Apakah Paulus mengajarkan pengampunan yang murah, yang nggak usah pikir panjang, pokoknya kasihi dia, ampuni dia?
是不是保罗在这里教我们说啊，没事，人家怎么对待我们，我们就饶恕他？ Saudara, tidak sama sekali. 不是这样子的。 Ketika kita disakiti, 当我们被伤害时， ketika kita dikhianati, dirugikan, 当我们被背叛和被损失时， ada tempat untuk menuntut keadilan. 我们可以求公道， Kita boleh berdoa kepada Allah untuk menyatakan keadilannya, menyatakan kebenarannya. 我们可以向上帝祷告，我们可以求公义。 Atau bahkan kita juga tidak salah kalau kita membawa sebuah perkara sampai ke masalah hukum. 甚至我们可以诉上法律。 Maka saudara, tetapi apa yang Paulus ingatkan, kalau kita marah, ayat 26, dia bilang, apabila kamu menjadi marah, tapi janganlah berbuat dosa. 保罗又在提醒我们，在第26节说：“生气却不要犯罪。” Saudara, kita tentu boleh marah karena ketidakadilan, kita boleh marah karena dosa. 我们可以因为不公义我们生气，我们也可以因为犯罪而生气。 Kalau kita disakiti, kita berhak marah. 如果我们被伤害，我们是有权利生气的。 Tapi Paulus ingatkan, jangan sampai matahari terbenam, ya, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. 但是保罗又在提醒我们，不可含怒到日落。 Saudara, ini jangan ditafsirkan secara literal seperti, wah ini kalau udah malam saya belum memaafkan, saya berdosa. Paulus tidak bermaksud literal seperti itu. 我们不可以把它说就是说不可含怒到日落的那个含义，就是说太阳下山之前，我们就要饶恕他人。 Marah karena ketidakadilan, karena kita dikhianati, disakiti, itu boleh. 愤怒，因为我们被伤害，我们被损失，那是可以的。 Allah sendiri adalah Allah yang murka terhadap dosa umatnya. 上帝自己也会为此发怒， Allah yang murka karena pemberontakan umatnya. 因为这些行为，上帝 Itu- 神一定会发怒的。 Itu holy anger, kemarahan yang kudus. 神圣的愤怒。 Marah karena hal-hal yang benar itu tidak salah. 如果我们愤怒以征求公义，那个是正常的。 Tapi apa yang Paulus maksudkan, kalau kita menyimpan kemarahan itu terus-menerus sampai lama, hati-hati, karena di situ dosa akan mengambil tempatnya. 但是保罗在这里在提醒我们，如果我们把那些愤怒，我们长久了之后，那就魔鬼就会来试探我们。 Maka di ayat 27 tadi Paulus bilang, janganlah beri kesempatan kepada iblis kalau kamu marah. 所以在第27节，保罗又说，也不可以给魔鬼留下地步。 Kemarahan yang tidak diselesaikan, kemarahan yang terus dipendam, yang sampai ditumpuk begitu lama, itu menjadi kesempatan bagi iblis untuk menghancurkan hidup kita. 如果我们把我们的愤怒藏得很久的话，那个就是给魔鬼有一个机会来切入。 Itu akan membuahkan sebuah dendam, bahkan merancangkan hal yang mungkin bahkan jahat kepada orang lain sesama kita. 那个可能会使我们陷入犯罪，然后来去报复、毁掉他人。 Bahkan tidak jarang kita melihat kemarahan yang seringkali karena hal sepele berakhir dengan pembunuhan. 尤其我们可以有时候看到，只有一点小事就化为非常可能杀人罪案。 Belakangan ini sangat ironis, gampang sekali sekarang menemukan berita anak membunuh orang tuanya, ibunya atau bapaknya. 我们现在真的是可以看到，为了小事，孩子杀死父母， Hanya karena hal-hal yang sebenarnya kecil, Bapak Ibu Saudara. 那真的是只是为了小事。 Anak itu HP-nya disita oleh mamanya. 可能他的手机被没收， Anak itu minta uang nggak dikasih. 孩子要钱不给， Anak itu marah. 然后孩子生气。 Dan marah yang ditumpuk, yang tidak diselesaikan, akhirnya sampai dia berpikir, ibuku harus dilenyapkan. 那个生气变成愤怒太久了，他就会想说：“我一定要毁掉我的母亲。” Jadi kemarahan itu, bahkan kemarahan yang benar, kalau tidak dibereskan, tidak diselesaikan, itu memberi kesempatan kepada iblis untuk mengambil tempat yang berbahaya.
所以我们那一些愤怒，如果没有放在对的地方呢，就给魔鬼留地步来影响我们。Seorang penulis abad keempat, Ambrosiaster, dia menulis tafsiran surat Efesus dan dalam pasal 4 ini dia menulis demikian tentang kemarahan. 在第4世纪的基督徒作者叫做安布罗斯修士呢，他就有写到这一句。Dia bilang soal kemarahan, the thought is human, but the devil completes it. Ya, pikiran kemarahan itu memang manusia dari manusia, kita marah. Tapi dia bilang, iblis yang akan menyempurnakannya. Ngeri sekali. 他说念头是人的，可是魔鬼将其完成。 Ngeri sekali kalau iblis sudah menyempurnakan pikiran kita yang marah. 真的是很可怕，如果是魔鬼把它完成， Jangan beri tempat atau kesempatan itu kepada si jahat. 我们就不要留地步给那些魔鬼。 Saya mendapat satu kesaksian pribadi dari seorang ibu yang sudah janda. Dia menceritakan bagaimana pengalaman dia mengampuni. 我个人有领受到一个惠众寡妇的一个真实故事。 Dia bilang almarhum suaminya itu adalah seorang yang sangat baik dan jujur. Dan saya kenal memang almarhum suaminya seorang yang sangat baik. 她说她的已故的丈夫是一个大好人，然后我也认识她已故的丈夫，真的是个大好人。 Dan karena almarhum itu orang yang baik, maka dia sering ditipu, sering dimanipulasi. 因为他是个大好人，所以呢，他常常被欺骗。 Nah, satu kali almarhum suaminya ini membuka satu bisnis atau usaha dengan satu rekan bisnisnya. 所以有一次，她的丈夫与朋友合伙做生意， Tetapi ternyata rekan bisnisnya ini banyak melakukan kecurangan dalam hal keuangan. 原来他这个朋友在资金方面做了一些手脚。 Uang yang menjadi modal usaha itu banyak dimakan, banyak dipakai untuk kepentingan teman bisnisnya ini untuk hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan bisnis itu. 他挪了那一些生意的款项了，不负责任的去挥霍他的这些公款去做其他事。 Dan hari lepas hari temannya itu semakin memakai uang usaha itu dengan tidak benar dan sudah sampai tahap yang sangat merugikan. 所以渐渐的一天比一天，这个合伙人挪用这些公款去做其他的事，越来越严重了。 Dan almarhum suaminya yang waktu itu masih hidup, dia akhirnya memutuskan untuk tidak lagi melakukan usaha ini, mau stop bisnis ini. 所以她的丈夫觉得不对劲，他就想说截止合作。 Ketika dia bilang sama rekan bisnisnya, nggak mau lagi teruskan usaha ini, kita mau tutup usaha ini. 所以他跟他的合伙人说：“我们停止合作吧。” Rekan bisnisnya itu sangat marah dan akhirnya dia datang ke rumah mereka. 所以这个合伙人非常愤怒，然后来到他们的家。 Di depan suami istri ini, orang itu marah dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang buruk sekali. Bahkan dia mau memukul suaminya ini, almarhum suaminya. 所以在这一对夫妇的前面呢，他是用非常污秽的话语呢来骂他们，甚至还要企图殴打丈夫。 Bayangkan sampai almarhum itu bawa anak perempuannya pergi keluar rumah supaya nggak dipukul. 甚至这个丈夫呢就把他的女儿带到外面，让她不要看到这一切。 Saya bisa bayangkan orang ini udah curang dalam bisnis, datang ke rumah orang marah-marah sampai mau memukul tuan rumah. 我现在也可以想象，这个已经没有道德，用挪款这个公司的公款了，还要来到人家的家，然后还要殴打人。 Sang istri ini, sang janda ini menyimpan dendam, marah sekali kepada temannya, suaminya ini. 所以当时这位妻子呢，她是非常愤怒，她非常有那个仇恨、怀恨在心。 Sampai suaminya kemudian meninggal, dia masih terus ingat itu teman bisnis suaminya, almarhum itu sangat jahat dan dia benci sekali kepada orang ini. 所以等了她的丈夫去世之后呢，她还是把这个怀恨在心。 Dan itu berlangsung bertahun-tahun menyimpan dendam kebencian itu. 那个怀恨在心好几十年。 Sampai satu kali si ibu ini, si janda ini lihat orang itu yang dulu jahat itu muncul di gerejanya.
有一天，他发现这个他怀恨的那个人出现在他的教会里， Bukan cuma ibadah satu hari Minggu, malah minggu-minggu berikutnya datang terus seperti orang yang sudah bertobat. 不只是来教会一次而已，而是每周都来教会。 Ibu ini melihat loh orang itu kok datang langsung masih ingat lagi terluka lagi luka lamanya itu timbul lagi. 他又看到那个人，然后又再重新那个以前的不好的怀恨的心又再出现。 Kemarahannya timbul lagi dan hari Minggu menjadi hari yang tidak nyaman karena harus lihat orang yang dulu jahatin suaminya. 他怀恨的心又再重新涌上，所以呢，周日就是崇拜日变成很不安宁。 Tapi pada saat yang sama beberapa bulan kemudian, ibu ini belajar di kelas pembinaan di gerejanya dan salah satu topiknya itu tentang pengampunan. 但是就是在这一段时间呢，这位妇女她是参加了教会的一个培训班，刚好培训班讨论的是关于饶恕的话题。 Dan akhirnya dia belajar bahwa dia sendiri adalah orang berdosa yang begitu tidak layak, tapi Kristus telah mengampuni dia, menerima dia. 他在那里已经意识到说自己是在基督里领受了宝贵的救赎和饶恕， Dan hatinya sangat digerakkan, disentuh oleh kasih Kristus itu. 所以他心里是非常感恩的。 Nah, hari Minggu berikutnya, 然后又在下周， ketika lihat orang yang dulu menyakiti suaminya itu, 他看到那位曾经对她丈夫不好的人， si ibu ini, si janda ini langsung bisa datang menghampiri orang itu dan menyalami dia. 那个妇女她选择了来到那个人的前面，然后跟他握手。 Dan bisa bicara karena memang kan mereka sebenarnya teman lama, orang dulu kenal, udah kenal lama. 其实他们以前是旧友，已经认识很久了。 Nah, ibu ini bilang sama saya juga heran kok saya bisa gitu, kayaknya hilang semua kemarahan, hilang semua dendam itu, dan saya bisa melihat dia ya seperti jemaat lainnya. 然后那位妇女就跟我说，我也不晓得为什么我会做出这些行为。我做出了之后，我觉得我心里的一大块石头已经落下了，然后可以原谅他，可以饶恕他。 Saya tanya orang itu pernah minta maaf gak? Dia bilang tidak pernah. 我问他，那个人曾经向你说道歉吗？他说没有。 Dia bilang tapi saya bisa mengampuni dia, saya anggap dia semua seperti saudara jemaat yang lain, saudara seiman. 但是我现在可以原谅他，我把他当作和其他的会友一样。 Nah, dia bilang betapa leganya bisa mengampuni orang. 他说我感到非常落实，如果可以饶恕别人。 Saudara, kita lihat pertobatan sejati dalam kekristenan itu, seorang Kristen itu akan paling teruji dalam kehidupannya di dalam komunitas. 所以呢，真正的悔改的基督徒呢，就是可以把他的行为实现出来在基督徒的群体里。 Bagaimana sikapnya kepada saudara seimannya, khususnya ketika kesulitan dan tantangan datang dalam relasi itu. 尤其是他如何行为，如何面对那一些问题。 Saudara, kita harus mengakui dalam gereja itu, dalam komunitas iman itu, ya biasanya selalu ada tanda kutip orang-orang sulit. 我们也要承认说，在我们的基督的会众们里面，当然有一些比较难处理的人。 Tapi jangan lupa, saudara, mungkin saya sendiri, kita sendiri adalah orang-orang sulit itu. 有可能我们也是那一位难处理的人。 Saudara, berani nggak membayangkan, bayangkanlah kalau seluruh jemaat di sini sifatnya kayak saya, ini jadi jemaat yang baik nggak? 你们可以想象说，如果每个会众都跟我的行为是一样，那这是好的会众吗？ Atau malah kita takut sendiri, wah gawat ya kalau semua jemaat kayak saya, wah saya nggak bisa bayangkan. 然后你们可能会想说，哇，好恐怖哦！如果每个会众都是有相同的做法， Mungkin kita bilang saya gampang marah, saya gampang tersinggung. 我是非常容易愤怒的人，容易被人得罪的。 Saudara, kita semua mungkin adalah ya dalam satu dua sisi ada orang, jadi ada unsur orang sulit di dalam diri kita. 但是我们
在我们体内的某个角度，那个真的是有一些是比较难搞的人。 Tapi ingat, saudara, kita siapa? Identitas kita siapa? 但是我们要记得，我们到底是谁？ Kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus, mengalami perubahan yang radikal yang dikerjakan Roh Allah dalam hidup kita. 我们是已经领受了上帝的救恩。 Dan Paulus bilang jangan mendukakan Roh Kudus Allah, yaitu dengan roh pemecah belah, dendam, amarah. Itu kita mendukakan Roh Kudus itu. 那我们就不要辜负了那一些已经被救赎，那个圣灵救赎了我们，成为基督徒的。 Hendaklah kamu baik seorang kepada yang lain, penuh belas kasihan dan saling mengampuni. 那你们应该要成为一个有怜悯的心、有爱的心的人。 Itu adalah ekspresi dari apa artinya hidup seorang Kristen dalam komunitas. 我们要互相饶恕、互相爱，那个就是我们能体现出我们成为被救赎的基督徒。 Berbuat baik, berbelas kasihan, mengampuni. 行善，然后有怜悯的心，做好事。 Itu ilahi, itu divine. 那这个我们的行为是真正的被救赎了。 Mari periksa tutur kata kita. 我们来检讨一下我们的言行。 Mari periksa kemarahan kita. Kalau hari ini kita masih menyimpan kemarahan dan bahkan kepahitan kepada orang. Periksa itu, jangan berikan iblis kesempatan. 我们也要检讨一下，那我们的心是不是怀恨，那个仇恨的心还存在？ Mari periksa motivasi hati kita. 那我们也是要看一下我们心的动机是什么。 Dan kalau Kristus sungguh-sungguh menjadi raja dalam hidup kita bertahta, maka kita belajar, kita seperti dia, kita memberi pengampunan. 如果我们真的把嫉妒放为我们的榜样，作为我们的榜样呢，我们就是可以变成一个基督徒在群体中活出新生命的那一人。 Sehingga Kristus semakin nyata dalam hidup kita, dalam komunitas ini, dan orang-orang luar bisa melihat ini gereja yang luar biasa. 所以可以让基督活在我们体内，可以让我们活出爱，可以在我们的群体里面，可以真正有这些基督的爱。 Kita berdoa. 我们来祷告。 Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menerangi dan menuntun kami. 我们感谢主今天的话语可以来带领我们，可以照亮我们。 Tuhan tolong agar sungguh kami hidup dalam pertobatan, tapi itu juga nyata dalam komunitas kami. 主啊，请你帮助我们可以悔改，也可以真正的在我们群体中做一个真正的悔改的基督徒。 Sehingga kami sungguh boleh menyatakan Kristus bekerja, bertahta dalam hidup kami. 所以我们可以体现出真正的基督活在我们的体内，然后我们也可以体现出来。 Dan Tuhan dimuliakan melalui gereja-Mu. 我们可以来赞美主，透过我们的私会群体中， Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. 奉主耶稣的名，我们求主，阿门。 Amin. 谢谢。谢谢。